Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita bertemu lagi sambungan siri video saya menerangkan keutamaan solat berjamaah dan adab-adabnya. Kali ini saya ingin berkongsi, saya ingin berbicara tentang hukum wanita melaksanakan solat berjamaah di masjid atau surau, dan saya akan memulakannya dengan membaca beberapa hadis yang berkaitan, dan hadis-hadis tersebut saya ambil daripada kitab ini Sahih Targhib wa Tarhib. Kitab ini asalnya disusun oleh Imam Al-Munziri dan kemudiannya disemak oleh Syekh Al-Albani, dan beliau memisahkan antara hadis-hadis yang sahih dan hasan dan antara hadis-hadis yang dhaif ataupun yang lebih lemah daripadanya. Dalam bab ini, dalam topik ini terdapat beberapa buah hadis, tetapi saya rasa untuk video ini cukuplah saya bacakan 3 buah hadis sahaja. Hadis yang pertama, riwayat Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, dan dinilai sahih li ghairihi oleh Syekh Al-Albani, daripada Ummu Humaid, isteri kepada Abu Humaid As-Sa'idi. Okey. Jadi Ummu Humaid berkata bahwasanya dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku suka untuk solat bersama kamu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku tahu kamu suka solat bersamaku, akan tetapi solatmu di ruangan khusus dalam bilikmu adalah lebih baik berbanding solatmu di dalam bilikmu, dan solatmu di dalam bilikmu adalah lebih baik berbanding solatmu di rumahmu, dan solatmu di rumahmu adalah lebih baik berbanding solatmu di masjid kaummu, dan solatmu di masjid kaummu adalah lebih baik berbanding solatmu di masjidku." Berarti tuan-tuan dan puan-puan, dalam rumah ada bilik, dan dalam bilik tu ada satu ruangan khas untuk melaksanakan solat saja. Jadi itu yang dimasukkan dengan satu ruangan khusus. Okey, ada rumah, tapi rumah tu besar, mungkin ada bilik-bilik. Dari salah satu bilik, dan dalam bilik itu pun saja tak cukup, ada satu ruangan khusus dalam bilik. Ini yang dimasukkan oleh Rasulullah SAW. Solatmu dalam ruangan yang khusus dalam bilikmu adalah lebih baik berbanding solatmu dalam bilik secara umum, dan solatmu dalam bilik adalah lebih baik berbanding solatmu di rumahmu. Dan okey, katakan di rumahnya tu dekat situ ada masjid juga, tetapi solatnya di rumahnya tetap lebih baik berbanding di masjidnya, dan solat di masjidnya itu anda kata adalah lebih baik berbanding solat di masjidku, solat di Masjid Nabawi, ya. Okey, perawi hadis berkata, Ummu Humaid kemudian meminta agar dibangunkan satu tempat solat yang khusus di tempat yang paling gelap dan paling terdalam di rumahnya, dan di situlah dia solat sehinggalah dia bertemu Allah, yang ini meninggal dunia. Imam Ibnu Khuzaimah ketika mengemukakan hadis ini dalam kitab sahihnya meletakkan bab kepada hadis ini, judul ataupun bab, ya. Sebab dalam kitab-kitab hadis, bagi setiap hadis tu ada judul ataupun ada bab, kecuali Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim sekarang ini memang ada bab, tetapi bab-bab tersebut diletak oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Adapun kitab-kitab hadis yang lain, ia diletak oleh penyusun kitab hadis itu sendiri, dan bab-bab ini sangat penting kerana ia menunjukkan kefahaman ataupun fiqh ataupun hukum di sisi imam yang menyusun hadis-hadis tersebut, ya. Jadi Imam Ibnu Khuzaimah ketika mengemukakan hadis ini meletakkan bab wanita memilih solat di biliknya daripada solat di rumahnya, dan solat di masjid kaumnya berbanding solat di masjid Nabi, meskipun solat di masjid Nabi adalah 1000 kali berbanding 1000 kali lebih baik berbanding solat di masjid-masjid yang lain, berdasarkan hadis Nabi SAW yang bermaksud solat di masjidku ini lebih utama berbanding 1000 solat di masjid-masjid yang lain, ya. Hadis Sahih Muslim tadi itu. Okey, ini hadis yang pertama. Okey, hadis ini menunjukkan bahawa meskipun seorang muslimat ini seorang wanita ni dia ingin solat berjamaah bersama Nabi SAW, maknanya dalam solat jemaah yang biasalah,
Rasulullah SAW sebagai imam, kemudian kaum lelaki sebagai makmum, kemudian kaum wanita sebagai makmum. Jadi dia ingin untuk solat bersama dengan Nabi di Masjid Nabi. Di Masjid Nabi yang keutamaannya adalah 1000 kali berbanding masjid-masjid yang lain. Pun begitu, Rasulullah SAW menasihatinya dengan menerangkan bahawa solatnya dalam satu tempat khusus, dalam biliknya, dalam rumahnya adalah lebih baik, adalah lebih utama, ya. Okey, hadis yang kedua, riwayat Imam Abu Daud dengan darjat yang sahih daripada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat seorang wanita di ruangan khusus dalam biliknya adalah lebih baik berbanding solat di dalam biliknya secara umum, dan solatnya dalam satu ruangan khusus dalam biliknya itu adalah lebih baik daripada solatnya di dalam bilik secara umum, ya. Dalam bahasa Arab disebut makhda'iha. Makhda'iha ni terjemahan literal ialah macam wardrobe yang besar tu, ada sliding door boleh masuk dalam kan. Jadi bukanlah suruh solat dalam almari, tapi ada satu bilik, ada satu tempat yang benar-benar khusus untuk dia melaksanakan solat di dalamnya. Okey, dan ini adalah lebih baik bagi seorang wanita itu. Hadis yang ketiga, hadis ketiga riwayat Imam Abu Daud juga dengan darjat sahih li ghairihi, di mana daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian melarang para wanita untuk datang ke masjid-masjid meskipun rumah mereka adalah lebih baik bagi mereka. Okay, lebih baik bagi mereka. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Jadi tuan-tuan, inilah sekadar 3 hadis. Ada beberapa lagi hadis-hadis dalam bab ini. Cukuplah sekadar 3 hadis yang secara zahirnya menerangkan bahawa tempat yang paling utama bagi seorang wanita melaksanakan solat fardunya, solat fardunya ialah satu tempat yang khas dalam biliknya, dalam rumahnya, ya. Baik, ini secara zahir. Bagaimana pula fiqh ataupun hukum daripada hadis-hadis ini sebagaimana yang difahami oleh para ulama? Di sini terdapat 2 pandangan. Pandangan jumhur menerangkan ataupun pandangan jumhur adalah sebagaimana zahir hadis, bahawa bagi seorang wanita tempat yang terbaik untuk dia melaksanakan solat fardunya ialah di dalam rumahnya. Tak cukup sekadar dalam rumah tetapi dalam bilik. Tak cukup sekadar dalam bilik tetapi adanya tempat khusus di dalam bilik. Saya tekankan solat fardu di sini sebab kalau solat sunat tempat yang paling utama bagi wanita dan juga lelaki ialah di dalam rumah. Solat fardu bagi lelaki, solat fardu di masjid. Solat sunat di rumah. Tetapi bagi wanita, berdasarkan zahir hadis ini, berdasarkan pandangan yang pertama di sisi jumhur, ialah tempat yang terbaik untuk mereka melaksanakan solat fardu itu ialah dalam rumah. Tak cukup sekadar dalam rumah tetapi dalam bilik mereka. Tak cukup sekadar dalam bilik tetapi adanya satu tempat yang khusus dalam bilik mereka untuk melaksanakan solat-solat fardu tersebut. Ini pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, pandangan yang kedua ni sedikit janggal, tetapi kalau kita analisa dalil-dalil, hujah-hujahnya macam power juga. Okey, pandangan yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Hazmin dalam kitabnya Al-Muhalla wal Asar. Ibnu Hazmin ni daripada Andalusia yang sekarang disebut sebagai Spanyol, wafat tahun 456 Hijrah. Beliau memiliki pandangan yang berbeza di mana beliau menerangkan bahawa pada zaman Rasulullah SAW terdapat banyak hadis-hadis sahih, bahkan beliau menerangkan ia lebih sahih berbanding hadis-hadis tadi yang menerangkan para wanita solat berjamaah bersama Rasulullah SAW di Masjid Nabi. Berarti apa? Solat fardu macam biasa, Rasulullah sebagai imam, kemudian adanya makmum lelaki dan kemudiannya ada makmum wanita. Dan ini berlaku berterusan. Maksudnya berlaku sehinggalah Rasulullah SAW wafat, dan berlaku juga pada zaman Khulafa' Ar-Rashidin selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Antara hadis-hadis yang beliau maksudkan, yang Imam Ibnu Hazmin maksudkan sebagai merupakan kelaziman bagi para wanita untuk solat berjamaah bersama Rasulullah SAW, ada beliau kemukakan dalam kitab Al-Muhallanya tadi, masalah nombor 485.
Okey, bagi sesiapa yang biasa dengan kita Al-Muhalla ni, dia bab-babnya tu ada nombor. Okey, jadi tengok masalah nombor 485 towards the end, dekat hampir penghujung, dan nak masuk yang nombor 486, di mana beliau mengemukakan beberapa asar, beberapa riwayat tentang kehadiran wanita saat solat berjamaah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tekankan bahawa riwayat-riwayat ini, asar-asar ini adalah mutawatir lagi sahih dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Okey, saya bacakan beberapa yang beliau kemukakan. Pertama, daripada Sahih Muslim, saya bacakan secara ringkas, daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa kaum wanita ikut sama solat subuh. Okey, dan dalam suasana gelap itu mereka menutup dengan pakaian mereka itu, sehingga dalam suasana gelap tu tak dapat dikenali antara satu sama lain. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai kaum wanita, janganlah kalian mengangkat kepala sehingga kaum lelaki mengangkat kepala." Kenapa baginda bersabda sedemikian? Okey, pada zaman Rasulullah SAW terdapat sebahagian kaum lelaki yang sangat miskin, yang pakaian mereka cukup-cukup saja nak tutup aurat. Akan tetapi apabila mereka sujud, apabila mereka dalam posisi sujud, ada sebahagian aurat mereka yang terdedah sehingga orang yang di belakang dapat melihatnya. Dan siapakah yang di belakang? Di belakang ialah kaum wanita. Kerana itulah baginda SAW bersabda, "Wahai kaum wanita, janganlah kalian mengangkat kepala," maknanya daripada posisi sujud tu, jangan angkat kepala sehinggalah kaum lelaki mengangkat kepala ataupun sudah pun tegak berdiri. Okey, berdasarkan hadis ini, ini penjelasan saya lah. Beliau hanya kemukakan hadis. Alright. Rasulullah SAW melihat keadaan sedemikian sampai boleh ternampak aurat sebahagian lelaki. Baginda tidak pula berpesan kepada kaum wanita, umpama kaum wanita, kamu jangan solat di sini, bimbang ternampak pula aurat sebahagian lelaki. Sebaliknya, hendaklah kalian solat di rumah, kerana itulah sebaik-baik tempat solat. Sebaliknya, baginda membiarkan kaum wanita solat jamaah bersama, cuma baginda berpesan, jangan angkat kepala sebelum kaum lelaki angkat kepala. Kan, ini perkara serius ni, nampak aurat lelaki ni. Kan, tengah sujud, wanita pun sujud di belakang. Kalau wanita yang bangun dulu ternampak pula, alamak kan. Okey. Jadi baginda tidak berpesan kepada kaum wanita, kalian pergi solat di rumah lah, kesian lelaki ni aurat dia orang, sebahagian aurat mereka terdedah kerana pakaian mereka sangat minimum. Sebaliknya baginda berpesan sebagaimana hadis yang dikemukakan oleh Imam Ibn Hazmin ini. Itu yang kedua. Riwayat yang ketiga. Okey, riwayat yang ketiga, hadis yang masyhur daripada Sahih Bukhari dan selainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya ketika solat, aku berhajat untuk memanjangkan solatku. Namun ketika mendengar tangisan seorang bayi, aku meringankan solatku kerana takut solatku akan memberatkan ibu kepada bayi tersebut." Hadis ini antara lain pengajarannya ialah imam hendaklah memperhatikan keadaan makmum. Tetapi pengajaran yang cuba dibawa oleh Imam Ibn Hazmin di sini ialah kaum ibu pun turut sama hadir solat bersama dengan anak-anak dan bayi mereka. Seandainya bayi ini menangis sampai mengganggu ibu, mengganggu Rasulullah, sampai Rasulullah pun terpaksa memendekkan solatnya, sudah tentu Rasulullah SAW akan berpesan, "Wahai kaum ibu, solatlah kamu di rumah, situ lebih baik bagi kamu. Anak-anak pun boleh menangis sesuka hati, misalnya lah, dan tidaklah mengganggu aku sehingga aku perlu meringankan solat." Baginda tidak bersabda sedemikian. Sebaliknya, baginda sendiri yang adjust solatnya, pendekkan sedikit supaya tidak memberatkan kepada ibu tersebut. Jadi ini dalil-dalil yang dikemukakan oleh Imam Ibn Hazmin menunjukkan bahawa kaum wanita turut hadir solat berjamaah. Bukan sekadar itu, Rasulullah sendiri mengajar mereka adab-adab ketika solat berjemaah itu. Alright. Riwayat yang keempat daripada Sahih Muslim. Okey. Hadis yang masyhur juga, baginda bersabda, "Sebaik-baik saf bagi kaum lelaki adalah yang paling hadapan, dan seburuk-buruk saf bagi kaum lelaki adalah yang paling belakang. Seburuk-buruk saf bagi kaum wanita pula adalah yang paling hadapan, sementara sebaik-baik saf
bagi kaum wanita pula adalah yang paling belakang. Di sini sekali lagi Rasulullah SAW mengajar adab, mengajar bagaimana susunan solat berjemaah itu bagi lelaki dan wanita. Seandainya bagi wanita ni yang terbaik ialah di rumah, buat apa nak ajar semua ni? Suruh balik pergi sembahyang rumah. Okay? Ini bahasa saya lah, relax pada. Okey, balik pergi sembahyang kat rumah. Tak, sebaliknya baginda mengajar mereka tata cara. Kalau kaum lelaki saf di hadapan, kaum wanita saf yang di belakang. Okey. Kemudiannya hadis seterusnya. Okey, hadis seterusnya riwayat Imam Abu Daud. Okey, daripada Abdullah ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, seandainya kita tinggalkan atau seandainya kita khususkan satu pintu ini hanyalah untuk kaum wanita. Okey, maka kemudian diadakan satu pintu tersebut yang khas untuk kaum wanita keluar masuk ke Masjid Nabi SAW. Sekali lagi baginda adjust supaya kaum wanita dapat hadir solat berjamaah. Seandainya bagi wanita ni, it is better for you at home. Rasulullah pun macam, apa Ustaz nak buat pintu khas pula? Adanya pintu khas ni supaya tak berlaku ikhtilat, tak berlaku pencampuran. Okey, buat apa nak buat pintu khas pula kan? Suruh dia orang solat kat rumah dah lah. Tidak, sebaliknya baginda adjust supaya kaum wanita juga dapat solat bersama, solat berjamaah di Masjid Nabi SAW. Saya teringat sebuah hadis lain yang tidak dikemukakan oleh Ibnu Hazmin di sini, bahawa Rasulullah SAW selepas solat lazimnya berzikir sementara kaum wanita berundur keluar daripada masjid. Ini berlaku supaya tidak berlakunya ikhtilat ataupun percampuran antara lelaki dan wanita. Jadi sekali lagi Rasulullah SAW adjust supaya kaum wanita tetap dapat hadir solat berjamaah di masjid. Cuma dijaga supaya tidak berlaku fitnah, tidak berlaku ikhtilat. Maka baginda pun adanya pintu khas ataupun baginda berzikir bagi masa kepada para muslimat, para wanita untuk keluar. Jadi hadis-hadis ini di sisi Imam Ibn Hazmin menunjukkan bahawa kaum wanita ini hadir solat berjamaah bersama Nabi SAW, bersama Rasulullah SAW, dan ini berlaku sehinggalah Rasulullah SAW wafat, dan juga berlaku pada zaman kepimpinan Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Okay, ada riwayat-riwayat lain yang dikemukakan. Okey, jadi berdasarkan hadis-hadis ini juga Imam Ibn Hazmin berpendapat bahawa hadis-hadis ini membatalkan hadis-hadis yang menerangkan bahawa tempat yang terbaik untuk wanita melaksanakan solat ialah ruangan khusus dalam biliknya, dalam rumahnya. Beliau mengetahui tentang hadis-hadis tersebut, tetapi beliau berpandangan ia telah pun dibatalkan. Sebab dalam Islam, dalam hukum Islam, dalam ilmu usul fiqh ada nasikh dan mansukh. Okey, jadi hadis-hadis yang menerangkan bahawa kaum wanita lazim solat berjamaah bersama Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW siap adapt for them so that they can perform the prayer in congregation together. Hadis-hadis itu nasikh, sementara hadis-hadis yang saya bacakan tadi itu yang menerangkan bahawa tempat yang paling utama, tempat solat fardu yang paling utama bagi wanita ialah ruangan khusus dalam biliknya, rumahnya. Hadis-hadis tersebut adalah pada zaman awal Islam dan ia telah pun dibatalkan ataupun telah dimansuhkan, ya. Bahkan tak silap saya perkataan Ibn Hazmin dalam hal ini, setiap orang di muka bumi ini tahu bahawa kaum wanita solat berjamaah bersama dengan Rasulullah SAW sehinggalah baginda wafat, dan ini diteruskan pada zaman Khulafa' Ar-Rashidin, ya. Okey, jadi beliau menerangkan inilah satu perkara yang sedia maklum. Satu hujah lain juga bahawa perkara ini diketahui oleh Rasulullah SAW dan baginda tidak suruh balik ke apa. Berarti apa? Ini adalah sunnah taqririyah, sunnah yang dipersetujui oleh Rasulullah SAW, dan ini sekali lagi dalam ilmu usul fiqh adalah juga satu lagi hujah ataupun dalil, ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, di sisi pandangan Imam Ibn Hazmin, hadis-hadis yang saya bacakan tadi, okey, ada beberapa, saya bacakan 3 tadi, telah pun dibatalkan oleh hadis-hadis lain yang baginya lebih sahih dan mutawatir, yang menerangkan bahawa para wanita lazim solat berjamaah di masjid.
bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi ada dua pandangan. Antara dua ni tuan-tuan dan puan-puan boleh memilih mana yang rasa lebih kuat. Di sisi jumhur mereka apabila menganalisa pandangan Imam Ibn Hazmin ni, mereka berkata ya, boleh saja, sebab memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda jangan menghalang kaum wanita untuk solat di masjid-masjid. Jadi boleh saja. Imam Ibn Hazmin pula counter balik, ini bukan sekadar jangan bagi pergi. Maaf, ini bukan sekadar jangan larang, tapi ini macam satu kebiasaan, menunjukkan inilah yang merupakan sunnah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sunnah taqririyah. Okey. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, perbincangan yang kedua pula ialah apabila kaum wanita solat berjamaah di masjid, apakah pula ada hukum-hukum yang berbeza bagi mereka. Okey, secara umumnya hukum-hukum tu ataupun adab-adabnya adalah sama. Okey, seperti datang awal ke masjid, seperti apabila nak masuk masjid baca doa, masuk masjid, keluar masjid baca doa, kan. Masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri, sudah masuk solat tahiyatul masjid. Kemudiannya waktu mustajab untuk berdoa antara dua azan dan pelbagai lagi lah. Jadi semuanya sama kecuali beberapa. Antaranya yang pertama ialah tempat yang paling baik, saf yang paling baik bagi seorang wanita ialah di belakang. Dan sekarang ni masjid-masjid, surau-surau di Malaysia memang ada ruangan khas untuk wanita solat, kan. Maka mereka solat di sana. Cuma jangan pegang pada zahir hadis pula. Sebab katakan ruangan khas untuk wanita solat tu, dan ia memang pun di belakang masjid, kadang-kadang di sini. Bila dah ada ruangan khas, tak payah berdiri di saf paling belakang, tapi saf yang depan dalam ruangan khas itu, supaya muslimat lain, wanita lain yang datang, mereka pun juga dapat solat berjemaah di ruangan khas tersebut. Maksud saya, katakan ruangan khas itu lebarnya boleh masuk 10 orang wanita. Lalu katakan 10 wanita ni berpegang pada zahir hadis bahawa saf yang terbaik bagi wanita adalah yang paling belakang. Lalu meskipun ada ruangan khas yang dah memang pun di belakang masjid, tapi mereka solat di ruangan yang saf paling belakang sekali, dan dah ada 10 orang dah penuh dah, maka jemaah wanita lain yang datang dah tak dapat masuk sebab saf yang paling belakang dah tutup, pintu nak masuk belakang. Macam mana tu? Okay? Jadi bila sudah ada ruang yang khas bagi wanita solat di masjid, di surau, dan memang pun lazimnya ruang khas ini dia berada di belakang, baik di kanan ataupun kiri, maka wanita boleh solat dalam saf yang pertama dalam ruangan wanita itu, ya. Jangan pula bagi penuhi saf yang belakang, nanti yang lain datang tak dapat memenuhinya pula. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila imam terlupa ataupun imam tersilap, bagi lelaki ialah mengucapkan tasbih subhanallah, bagi perempuan ialah menepuk di belakang tangan. Katakan sedang bersedekap, sedekap sini lah, tapi saya tinggi sikit lah sebab nak bagi masuk video. Okey, jadi tepuk macam ni. Bukan macam ni pula. Okey, kita sedang solat macam ni. Okey, baik di bawah, tapi nak bawah kalau tak masuk kamera pula. Katakan macam ni, lalu kalau dah salah tu kita tegur, kita tepuk di belakang tangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam solat berjemaah ni ada saya terangkan bahawa jika imam terbatal solatnya, maka orang yang paling dekat dengan imam menggantikan imam tersebut. Okey, katakanlah yang paling dekat dengan imam tu tak ada pula yang mengetahui tentang hal ini. Okey, tetapi di kalangan muslimat ada pula yang tahu. Dia tidak boleh ke hadapan untuk menggantikan imam itu kerana seorang wanita tidak boleh menjadi imam kepada makmum yang lelaki. Okey, adapun yang lain-lainnya semuanya adalah sama sebagaimana yang telah saya terangkan dalam video-video saya sebelum ini, dalam siri ini juga, tentang keutamaan solat berjamaah, hukum-hukumnya dan adab-adabnya, ya. Sujud sawi ke yang semua-semua itulah. Alright. Dan tidak dilupakan juga ialah bagi yang sudah berkahwin minta izin suami, kemudiannya menjaga diri daripada fitnah, baik fitnah pada diri sendiri ataupun kepada orang lain, tidak memakai wangi-wangian, adanya pintu keluar masuk yang khas yang memang kebanyakan masjid dan surau kita ada, ya. Okey, baik. Persoalan lain yang panas juga yang perlu diterangkan ialah, okey, sekarang ini jika wanita pergi solat berjamaah di masjid ataupun di surau, okey, tadi kita dah bincang, jumhur kata boleh,
Meskipun yang lebih baik ialah di rumah. Ibnu Hazmin berkata telah dibatalkan. Wanita ni boleh saja, dianjurkan juga, adalah baik baginya untuk solat berjemaah di masjid ataupun di surau. Sekarang ini, jika seorang wanita itu solat berjemaah di masjid, di surau, apakah dia mendapat pahala? Apakah dia mendapat ganjaran sebagaimana hadis-hadis yang telah saya baca sebelum ini? Okey, dilipat gandakan darjatnya. Ada yang hadis sebut 20, ada yang sebut 25, ada yang sebut 27, ada hadis lain bahawa pahalanya digandakan 25 kali, dan macam-macam lagi keutamaan solat berjamaah. Apakah wanita apabila dia pergi solat berjamaah di masjid, di surau, dia juga mendapat keutamaan tersebut? Okey, di sini sekali lagi ada beberapa pandangan. Pandangan pertama, tak dapat. Okey. Pandangan pertama ni bukan pandangan yang kita kata ni geng mana ni, anti wanita ke apa ni. Okey. Ini pandangan daripada para ulama juga. Di sini saya nukil pandangan daripada dua orang ulama. Pandangan yang pertama daripada Imam Ibnu Rajab. Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali yang wafat tahun 795 Hijrah. Dalam kitabnya yang mensyarahkan Sahih Al-Bukhari, tajuk sama tau, Fathul Bari. Selama ni kalau kitab Fathul Bari kita kenal sebagai Fathul Bari yang disusun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani kan, syarah kepada Sahih Al-Bukhari. Okey, sebelum itu ada satu kitab yang tajuk dia sama juga, Fathul Bari, tetapi oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Okey, dalam bab keutamaan solat berjamaah, saya sedang rujuk dalam edisi Maktabah Syamilah sekarang ini. Sila rujuk jilid 6 muka surat 19. Jilid 6 muka surat 19. Di bawah sekali, setelah beliau menerangkan tentang hadis-hadis keutamaan solat berjemaah itu, beliau berkata, wa fi hadisi Abi Hurairah allazi kharrajahul Bukhari salatu rajuli fil jama'ati tad'ifun wa huwa yadullu ala anna salatal mar'ati la tad'ufu fil jama'ati fa inna salataha fi baitiha khairun laha wa afdalu. Okey, dalam hadis ini, hadis-hadis yang menerangkan keutamaan itu, seantaranya yang dikeluarkan, antaranya daripada Abu Hurairah yang dikeluarkan, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahawa solat seorang lelaki dalam secara berjemaah itu digandakan, dilipat gandakan. Ia menjadi dalil bahawasanya solat seorang wanita tidak dilipat gandakan. Solat seorang wanita secara berjemaah tidak dilipat gandakan, kerana sesungguhnya solat baginya, solat bagi seorang wanita di dalam rumahnya adalah terbaik baginya dan lagi afdal. Okey, pandangan Ibnu Rajab Al-Hanbali. Jika berkata ini mazhab Hanbali, kita mazhab Syafi'i. Okey, saya bacakan pula pandangan daripada Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Okey, beliau tokoh dalam mazhab Asy-Syafi'i. Dalam kitabnya Fathul Bari juga syarah kepada hadis nombor 660. Dekat hujung sekali, just before masuk hadis 661. Just before that, ya. Beliau sedang mensyarahkan hadis yang masyhur. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar tentang 7 golongan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari, yakni pada hari akhirat, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah 7 golongan tersebut? Pertama, imam yang adil. Kedua, pemuda yang membesar dalam suasana beribadah kepada Tuhannya. Membesar di sini maksudnya dia menyibukkan diri. Sebab orang-orang muda ni belia-belia, dia membesar dalam suasana menyibukkan diri dengan K-pop, menyibukkan diri dengan muzik, dengan entertainment, dengan media sosial, dengan macam-macam lain. Tetapi pemuda yang menyibukkan diri dalam suasana dia membesar itu, menyibukkan diri beribadah kepada Tuhannya. Ketiga, lelaki yang hatinya terpaut kepada masjid. Keempat, 2 lelaki yang saling mencintai kerana Allah. Mereka bertemu kerana Allah dan berpisah kepada Allah. Ini bukan gay. Ini 2 orang lelaki yang
mereka saling mencintai kerana Allah. Kelima, lelaki yang digoda oleh wanita yang berkedudukan lagi cantik, namun dia menjawab, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Keenam, lelaki yang bersedekah, namun dia menyembunyikan sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan ketujuh, lelaki yang mengingati Allah dalam suasana kesunyian lalu berlinangan air matanya. Ini 7 golongan yang dilindungi oleh Allah SWT di hari akhirat kelak. Jika diperhatikan hadis ini, semua 7 ni merujuk pada lelaki. Okay, semua 7 ini merujuk kepada lelaki. Maka apakah wanita termasuk sama dalam 7 golongan ni? Apakah seorang wanita jika dia memiliki ciri-ciri ini, dia juga akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat kelak? Maka Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menjelaskan, ya. Kalau saya sedang rujuk edisi Maktabah Syamilah, jilid 2 muka surat 147, syarah kepada hadis nombor 660 mengikut penomboran Fathul Bari, di hujung sekali, di hujung sebelum masuk syarah, sebelum masuk hadis nombor 661. Okey, dia bermula dengan tanbihani. Okey, 2 catatan. Saya bacakan dulu. Al-awwalu zikrur rijali fi hadzal hadisi la mafhuma lahu bal yashtarikun nisa'u ma'ahum fima zukira. Yang pertama, beliau ada memberi 2 catatan sebelum mengakhiri syarah ini. Yang pertama, penyebutan lelaki dalam hadis tersebut tidaklah bererti ia hanya untuk lelaki, tetapi bersama dengannya ialah wanita dalam apa yang disebutkan itu. Bererti dalam 7 sifat-sifat, 7 ciri-ciri orang yang mendapat naungan Allah pada hari akhirat kelak, wanita pun termasuk sama. Kecuali, kecuali illa in kanal muradu bil imami in kanal muradu bil imamil adili al-imamatal uzma wa illa fayumkinu dukhulul mar'ati haisu takunu zati iyalin fata'adilu fihim. Kecuali jika yang dimasukkan dengan imam yang adil, tadi ciri yang pertama ialah imam yang adil. Jika yang dimasukkan oleh imam yang adil dalam hadis itu adalah imam yang besar seperti khalifah, seperti sultan, seperti raja, maka wanita tidak termasuk sama. Kecuali jika yang dimasukkan secara umum, maka wanita yang adil kepada tanggungannya, seperti seorang wanita yang adil dalam memimpin rumah. Sebab seorang wanita adalah pemimpin kepada rumahnya, kepada anak-anak apa semua tu, dan dia juga melakukannya secara adil, maka termasuklah sama dalam 7 golongan ini. Itu pengecualian pertama. Pengecualian kedua, wa takhruju khaslatu mulazamitil masjidi li anna salatal mar'ati fi baitiha afdalu minal masjidi. Terkeluar daripada perbuatan melazimi masjid. Maknanya wanita tak termasuk sama dalam kategori kedua. Kategori 3. Yang ini lelaki yang hatinya terpaut kepada masjid. Ibn Hajar berkata tidak termasuk sama. Beliau berkata terkeluar, tidak termasuk sama, kerana li'anna salatal mar'ati fi baitiha afdala minal masjidi, kerana solat seorang wanita itu lebih baik, lebih afdal di rumahnya berbanding masjid. 2 ni saja yang wanita tak termasuk sama. Yang ini imam, jika yang dimasukkan adalah imam yang tertinggi seperti khalifah ataupun sultan. Yang kedua ialah perbuatan melazimi masjid. Ini hanyalah untuk lelaki, kerana untuk wanita tempat yang terbaik untuknya ialah di rumah dan bukannya di masjid. Wa ma ada zalika fal musyarakatu hasilatun lahunna. Adapun yang selain itu, maka bersyarikat ataupun sama-sama wanita pun termasuk sama dalam sifat-sifat dalam golongan yang ditunjukkan oleh hadis tersebut. Sehingga kan seterusnya Imam Ibn Hajar berkata, hatta rajulul lazi da'athul mar'atu fa innahu yutasawwaru fi imra'atin da'aha malikun jamilun masalan
famtana'at khaufan minallahi ta'ala ma'a hajatiha aw syabbun jamilun. Sehingga kan seorang lelaki yang apabila digoda oleh seorang wanita, tadi salah satu ciri-cirinya apa? Lelaki yang digoda oleh wanita yang berkedudukan lagi cantik, namun dia menjawab, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Maka Ibnu Hajar berkata, kalau yang sebaliknya pun sama juga. Sebaliknya pun sama juga, di mana beliau berkata, seorang wanita yang digoda oleh seorang raja yang tampan, seorang raja yang handsome. Okey. Lalu dia menolaknya kerana khaufan minallahi ta'ala, kerana takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'a hajatiha aw syabbun jamila, meskipun dia sangat berhajat kepadanya ataupun kecantikannya itu memang menarik. Okey. Jadi walaupun zahir hadis menunjukkan antara orang yang dilindungi oleh Allah SWT pada hari akhirat kelak ialah lelaki yang digoda oleh wanita yang cantik lagi berkedudukan. Lalu lelaki itu menolak dengan berkata, aku takut kepada Allah. Ibnu Hajar kata, same case. Same untuk yang sebaliknya, jika seorang wanita itu digoda oleh seorang lelaki, bukan sekadar lelaki tetapi raja yang handsome, tetapi wanita itu menolak kerana takut kepada Allah, meskipun wanita itu berhajat kepada raja tersebut. Dan wanita ini juga termasuk dalam 7 golongan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang saya nak cerita di sini, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani cuba sedaya upaya untuk memasukkan kaum wanita dalam 7 golongan orang yang dilindungi oleh Allah SWT pada hari akhirat kelak, kerana zahir hadis hanya menyebut lelaki-lelaki. Meskipun demikian, Imam Ibnu Hajar mengeluarkan 2 daripada golongan 7 golongan ni, 2 wanita tak termasuk sama. Yang pertama, jika yang dimasukkan dengan imam yang adil itu adalah imam yang tertinggi seperti khalifah ataupun sultan. Kedua ialah lelaki yang terpaut hatinya, lelaki yang hatinya terpaut ke masjid. Maka Ibnu Hajar berkata wanita terkeluar daripada golongan ini, kerana bagi wanita bukanlah baginya untuk melazimi masjid, sebaliknya adalah di rumahnya, kerana solat di rumahnya adalah lebih baik berbanding di masjid. Jadi ini pandangan yang pertama yang menyatakan bahawa hadis-hadis yang menerangkan keutamaan, ganjaran, gandaan solat berjamaah di masjid itu sebenarnya hanyalah untuk lelaki. Untuk wanita sudah ada ganjarannya. Bukanlah nak kata tak adil. Ada ganjarannya, ada pahalanya, ada lipat gandanya. Tetapi semua itu di rumahnya dan bukan di masjid. Okey? Ini pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua berkata, hadis-hadis yang menerangkan lebih utama solat di rumah itu merujuk kepada solat secara bersendirian. Maksudnya, jika seorang wanita tu solat bersendirian di masjid atau solat bersendirian di rumah, maka yang lebih utama untuk wanita itu ialah solat bersendirian di rumah. Okey, tetapi jika solat berjemaah, maka yang lebih utama ialah untuk wanita itu solat berjemaah di masjid bersama imam seperti biasa, dan dia mendapat keutamaan sebagaimana hadis-hadis yang merujuk kepada lelaki. Berarti hadis-hadis itu adalah umum, merujuk kepada lelaki dan perempuan. Adapun hadis-hadis yang menerangkan bahawa yang lebih utama ialah solat di ruangan khusus dalam biliknya dalam rumah, itu merujuk apabila solat secara bersendirian. Okey, pandangan yang ketiga, pandangan oleh Imam Ibnu Hazmin. Okey, beliau menerangkan bahawa macam saya kata tadi, hadis-hadis yang menerangkan tempat terbaik bagi wanita solat fardu ialah ruangan khusus dalam biliknya, dalam rumahnya telah pun dibatalkan. Maka seorang wanita adalah lebih baik untuk dia solat berjamaah di masjid bersama imam, dan dia mendapat keutamaan yang sama, kerana hadis-hadis itu bukan sahaja merujuk kepada lelaki tetapi juga merujuk kepada wanita. Meskipun hadis-hadis itu ada yang sebut lelaki, tetapi termasuk juga dalamnya ialah para wanita. Bahkan beliau juga ada berkata, yang ni perbincangan lain ya. Tadi nombor 485, yang ni rujuk pula pada masalah nombor 321. Okey, beliau ada bincang topik ni, beliau bincang beberapa kali tau. Nombor 318,
319, 321 dan 485. Dalam 321 beliau ada sebut bahawa sekali lagi pada zaman Rasulullah SAW wanita melazimi solat berjamaah bersama baginda di masjid baginda. Seandainya, ini bahasa saya lah, beliau terang panjang, okey, ini bahasa saya untuk memudahkan, okey. Jadi sekali lagi, pada zaman Rasulullah SAW, para wanita lazim solat berjamaah bersama dengan Rasulullah SAW. Seandainya bagi para wanita ni, tak ada apa-apa kelebihan, tak ada apa-apa keutamaan, dan bagi mereka tetap lagi baik di rumah, sudah tentu Rasulullah SAW tidak akan membiarkan mereka ini mengharungi kesulitan, suasana gelap, suasana sejuk. Gelap ni untuk subuh, maghrib, isyak. Suasana siang yang panas untuk zuhur dan asar, untuk datang solat berjemaah. Padahal pahalanya, okey, yang lebih baik di rumah. Sudah tentu baginda akan berpesan pada mereka solat dari rumah kerana pahala di sana lagi banyak. Tetapi apa yang berlaku sebagaimana hadis-hadis yang dibaca, yang saya bacakan tadi, ialah mereka, Rasulullah SAW membiarkan mereka solat berjamaah bersama baginda, dan baginda meraihkannya dengan menerangkan beberapa adab-adab seperti jangan bangun daripada sujud sebelum lelaki berdiri, saf yang terbaik di depan ke di belakang. Kalau ada ibu yang anaknya menangis pun Rasulullah SAW pendekkan solat. Okey, seandainya solat di masjid ni tak ada apa-apa keutamaan, tak ada apa-apa ganjaran, tak ada apa-apa lipat ganda bagi wanita, sudah tentu baginda SAW ni tidak akan membiarkan umatnya yang dari kalangan wanita bersusah payah datang ke masjid untuk solat berjamaah, padahal zero, tak ada dapat apa. Yang lebih baik adalah di rumah. Melainkan yang di rumah itu telah pun dibatalkan, telah pun dimansuhkan. Dan hadis-hadis yang menerangkan keutamaan solat berjemaah itu, meskipun ada yang sebut lelaki, tapi ia umum juga untuk perempuan. Dan beliau juga ada mengemukakan satu riwayat lain daripada Sahih Muslim yang bermaksud sesungguhnya tidaklah seorang Nabi sebelumku diutus kecuali dia wajib memberi petunjuk kepada umatnya menuju kebaikan dengan cara mengajar kepada mereka apa yang dia ketahui, serta mengingatkan mereka daripada keburukan dengan cara mengajar kepada mereka apa yang dia ketahui. Jadi seandainya Rasulullah SAW tahu bahawa yang paling yang masih relevan, yang masih maknanya belum dibatalkan, ialah di rumah, Rasulullah SAW pasti akan menyuruh, menasihati kaum wanita yang datang solat berjemaah di masjid baginda untuk balik rumah dan solat. Di situ adalah lebih utama bagi kalian. Di situ ada banyak pahala untuk bagi kalian. Sebaliknya baginda membiarkan saja. Dan sekali lagi, takkanlah baginda nak membiarkan umatnya mengharungi kesulitan, kesusahan, cuaca panas, cuaca gelap dan sebagainya. Padahal pahalanya kosong kalau datang solat berjemaah. Melainkan dua, hadis-hadis yang menerangkan lebih utama solat di ruangan khusus, dalam bilik, dalam rumah telah pun dibatalkan, dan wanita mendapat pahala, mendapat ganjaran, mendapat lipat ganda yang sama sebagaimana kaum lelaki. Ini pandangan Imam Ibn Hazmin. Okey, yang ini rujuk muhalla nombor perbincangan ataupun masalah nombor 321. Tak silap saya, 318, 319 beliau sebut lebih baik, lebih utama, dan beliau menjelaskan dengan lebih lanjut perbincangan nombor 321. Jadi itulah pandangan daripada Imam Ibn Hazmin. Okey, pandangan lain yang saya ada baca ialah seorang wanita bila dia datang ke masjid untuk solat berjemaah, masjid atau surau, dia mendapat pahala, mendapat ganjaran sebagaimana kaum lelaki. Akan tetapi, walau bagaimanapun namun begitu, jika dia solat di rumah, dia mendapat pahala yang lebih. Ini satu lagi pandangan yang saya ada baca. Maknanya, katakanlah solat di masjid, pahala ni digandakan 25 kali. Tetapi memandangkan hadis-hadis tadi menyebut lebih baik, afdal,
Okey, lebih baik maknanya ada perbandingan. Maka apabila dia solat di rumah, dia mendapat gandaannya lebih daripada 25. Jika solat seorang itu di masjid, darjatnya 25, 20 ataupun 27 darjat lebih tinggi, maka jika dia solat di rumah, dia mendapat darjat yang lebih lagi. Ini satu lagi pandangan ya. Jadi memang ada beberapa pandangan dalam isu ini ya, apakah seorang wanita itu mendapat keutamaan ganjaran solat berjemaah di masjid berbanding di rumah. Jadi saya biarkan perkara ini terbuka. Saya pun sendiri tak berani untuk mengatakan mana yang lebih kuat sebenarnya. Cuma saya macam sikit-sikit tu macam cenderung sikit lah dengan pandangan Imam Ibn Hazm ni. Okey, Imam Ibn Hazmin. Okey, dalam kitabnya Al-Muhalla ni, panjang lebar, beliau menceritakan panjang lebar sebab beliau sendiri tahu dia sedang menyelisihi jumhur dan nampak-nampak macam kuat jugalah hujah dia ya. Baik, jadi sehingga ini yang ingin saya kongsikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. 45 minit sampai ya, panjang saya cerita. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.